Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Oke, hari ini kita sambung pelajaran kita bina ayat menggunakan teknik salam. Oke, selalu kita di kelas Cikgu akan bagi kamu gambar situasi. Dari gambar situasi itu kamu akan bina ayat. Oke, kamu sudah mulai belajar bina ayat dari tahun 4 lagi, tapi selalunya ayat kamu kurang gramatis. Jadi Cikgu gunakan teknik ini, teknik salam. Oke, teknik salam ini supaya kamu dapat menghasilkan ayat yang lebih baik dan gramatis. Oke, apa itu teknik salam? Oke, teknik salam ini. Oke, salam ini merupakan singkatan untuk ini. Oke, jadi dalam ayat kamu harus ada sekurang-kurangnya 4 elemen. Seperti ini. Oke, kita tengok dulu apa tuh. S merujuk kepada siapa. Artinya siapa dalam gambar itu. Nama orang boleh, ataupun kamu letak mereka boleh, tapi tidak boleh saya. Sebab kamu tiada dalam gambar. Jadi tidak boleh guna saya. Kemudian E merujuk kepada activity. Maksudnya apa yang dilakukan. Kata kerja. Makan, menari, melompat. Itu semua perbuatan. Jadi activity dia. Kemudian L, lokasi. Lokasi maksudnya tempat. Di mana perkara itu berlaku. Kemudian E, alatan. Apa yang dia guna? Guna pencedok kah? Guna penyapu kah? Buku? Itu semua dipanggil alatan. Kemudian mengapa? Oke, mengapa dia buat sesuatu itu? Mengapa dia buat? Mesti ada sebab. Oke. Jadi untuk menghasilkan ayat yang baik berpandukan gambar, kita mesti ada elemen ini. Sekurang-kurangnya 4 elemen. Kalau dapat guna semua sekali lagi bagus. Tapi kalau tidak dapat guna semua, tidak apa. Untuk S dan E yang pertama nih, wajib, mesti ada. Dalam ayat kamu mesti ada siapa dan mesti ada activity dia. Oke? Jadi kalau kamu pilih elemen, kamu mesti ada SE dulu. Tapi tidak semestinya dia di depan, di belakang pun boleh. Cuma dia mesti ada SE. Oke? Jadi ini SELE. Maksudnya siapa, activity, lokasi, alatan. Kamu guna 4. Boleh, tidak masalah. Ataupun kamu mau SELM. Siapa, activity, lokasi, mengapa. Boleh, tidak masalah. Atau kamu mau SEEM. Siapa, activity, alatan, mengapa. Boleh. Atau SEEL. Siapa, activity, alatan, lokasi. Ingat, cikgu cakap, dia tidak semestinya ikut susunan. Boleh mana-mana dulu pun boleh. Yang penting ada elemen itu. Tidak semestinya ikut susunan. Macam ini tidak ikut susunan. SEEL. Boleh? Tidak masalah. Ataupun kamu guna semua. Salam. Siapa, activity, lokasi, alatan, mengapa. Jadi, kamu boleh guna teknik ini jangan kurang daripada 4 elemen. Oke? Macam mana mau guna? Oke, macam mana mau guna kita tengok. Oke, ini contoh gambar situasi. Oke, ini pertama. Kita tengok dulu. Kita guna teknik salam lagi. Siapa? Kamu boleh letak nama. Macam di sini contoh yang cikgu bagi ialah Puan Suzana. Oke, kamu boleh letaklah siapa-siapa. Tak semestinya Puan Suzana. Oke. Kemudian activity. Apa yang Puan Suzana buat? Dia memasak lauk. Oke, boleh cakap memasak lauk lah kan, apa-apa. Yang penting kamu nampak dia memasak. Activity dia memasak. Kata kerjanya memasak. Oke. Lokasi di dapur. Kan? Bukan di tepi sungai, bukan di tepi sawah kan? Di dapur. Jadi kamu letak di dapur. Kemudian mengapa? Mengapa dia masak? Oke, untuk keluarganya makan tengah hari.
Jadi selepas kamu pilih elemen yang kamu mau dalam ayat kamu jawab macam ini, baru kamu salin balik ayat kamu. Nah, contoh begini. Puan Suzana memasak lauk di dapur untuk keluarganya makan tengah hari. Gitu. Dan perlu diingat, permulaan ayat mesti menggunakan huruf besar dan di ujung ayat mesti ada tanda nokta. Oke, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh seterusnya. Masih lagi gambar situasi yang sama, tapi orang dia lain sudah. Oke, yang ini yang kedua. Sama juga kita guna teknik ini. Teknik salam. Siapa? Suami Puan Suzana. Sebab dia dalam gambar yang sama, kan? Oke, suami Puan Suzana. Oke. Activity, apa yang dia buat? Memotong, buat tembikai. Nampak kan? Dalam gambar nampak buat tembikai. Jadi, kata kerja dia, perbuatan dia memotong. Jadi, memotong buah tembikai. Alatan, apa yang digunakan untuk potong? Oke, dia menggunakan sebilah pisau. Jangan lupa penjodoh bilangan untuk pisau bilah. Jadi, menggunakan sebilah pisau. Kemudian mengapa? Mengapa dia potong buah nih? Apa sebab? Untuk hidangan pencuci mulut. Begitu. Jadi kamu sambung balik menjadi ayat yang lengkap, yang gramatis. Suami Puan Suzana memotong buah tembikai menggunakan sebilah pisau untuk hidangan pencuci mulut. Oke, ingat, tanda nokta di ujung ayat, permulaan ayat mesti huruf besar. Oke, Puan Suzana. Kenapa kita guna P di sini besar dan S besar? Karena ini ialah kata nama khas. Oke, ingat kata nama khas mesti dimulai dengan huruf besar. Oke, paham kan? Setakat tuh senang buat ayat. Oke, kita tengok contoh yang ketiga. Oke, yang ini pula masih juga gambar situasi yang sama. Orang yang ketiga ini. Oke, masih juga guna teknik salam. Siapa? Bagilah nama. Lili, boleh. Oke, Lili. Apa activity Lili? Apa yang dia sedang buat tuh? Oke, dia membantu ibunya mencuci pinggan. Dia kata kerjanya mencuci. Oke, dia mencuci. Kata kerjanya dia mencuci pinggan. Oke, kemudian apa alat yang digunakan? Dia gunakan sabun dan air. Bila cuci pinggan memang kita guna sabun dan air. Mengapa dia cuci pinggan tuh? Supaya bersih sebelum digunakan. Masih juga teknik salam. SEEM. Jadi kita sambung ayat itu. Lili membantu ibunya mencuci pinggan menggunakan sabun dan air supaya bersih sebelum digunakan. Ingat, di ujung ayat mesti ada tanda nokta dan di awal ayat mesti huruf besar. Oke. Contoh. Senang kan? Dari contoh pertama, kedua, ketiga masih lagi cikgu menggunakan elemen yang sama, SEEM. Tidak masalah. Oke, kemudian cikgu bagi cukup 3 contoh. Cikgu rasa kamu sudah paham. Kalau ada sebarang masalah boleh tanya cikgu nanti. Apa yang cikgu mau kamu buat hari ini? Oke, untuk tugasan hari ini dalam buku teks, pengenalan watak dalam buku teks tahun 6, buku teks bahasa Melayu tahun 6, cikgu mau kamu bina ayat berpandukan gambar situasi ini menggunakan teknik salam. Oke, di sini sudah ada nama-nama watak diberikan. Oke, jadi dalam ayat kamu tuh gunakan nama watak ini, lokasinya di mana, apa aktivitinya, mengapa dia buat, kamu buat ayat kamu. Tulis ayat kamu tuh dalam buku latihan dan nanti kemudian kamu akan antar kepada cikgu. Ingat, gunakan teknik salam yang cikgu sudah ajar. Oke, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam episode seterusnya. Bye.